dalam konti, dan kali ini kita bawakan bersama dengan anda, kita ada Ustaz Muhammad Abdul Alamin di konti IKIM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa lain tak Ustaz? Ah. Kan berada di konti dah Ustaz dah hari ni, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan kita bersiaran secara langsung untuk bersama dengan rakan pendengar di FB IKIM FM yang sedang menonton saat ini. Jom tekan pakat-pakat, tekan butang share supaya lebih ramai dari awal dah mengikuti perkongsian kita, insya-Allah. Dan hari ini kita bakal bawakan untuk perkongsian kita menerusi nama Allah Subhanahu Taala yang seterusnya dalam Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga, Al-Muqaddim. Betul Ustaz? Al-Muqaddim. Nama yang ke-71 insya-Allah. Silakan Ustaz untuk mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Dan dirahmati Allah, DJKIT, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, serta abang yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hari pertama semenjak PKP saya hadir ke konti secara langsung. Maknanya fizikal ada kat sini. secara fizikal. Biasa secara maya je. Okey. Jadi alhamdulillah, syukur Allah SWT, kita menyambung lagi perkongsian kita dalam Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga, dan hari ini kita kongsikan nama Allah Al-Muqaddim, iaitu yang mendahulukan. Mendahulukan. Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu nama dalam rantaian Asmaul Husna adalah Allah Al-Muqaddim, iaitu Allah yang mendahulukan. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Bila kita bicara mengenai Allah Subhanahu Wa Taala Al-Muqaddim, Allah yang mendahulukan, dalam konteks kejadian kita bangsa manusia, ada 3 perkara yang Allah sediakan awal. Maknanya telah ada awal sebelum kita ni dijadikan, sebelum kita dilahirkan. 3 perkara dan kita akan kongsikan pada hari ini satu-satu, dan kita kaitkan dengan permasalahan rumah tangga kita dan macam mana dalam rumah tangga kita ni untuk kita maknanya kawal. Okey. Ada 3 perkara Allah Al-Muqaddim, Allah Subhanahu Wa Taala sediakan dalam kehidupan kita sebelum kita berada di muka bumi ini, sebelum maknanya roh kita ditiupkan di alam rahim. 3 perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan. Okey, yang pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menuliskan mengenai rezeki kita sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini. Mana peruntukan rezeki itu telah Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Jadi ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, hari ini dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Muqaddim, kita nak cerita sikit misteri rezeki. Misteri rezeki manusia ini. Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan, maknanya peruntukan rezeki ini, yang kemudiannya malaikat rezeki akan menyampaikan kepada kita. Okey, dan sifat malaikat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tidak pernah engkar dan mungkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak macam manusia, kan? Saya katakan Zuhur 1.30, bab pukul 4 boleh tak? Itu manusia. Waktu Zuhur tanya, waktu asar masuk bila? Waktu Zuhur, waktu asar bila masuk? Kan? Baru dah sembahyang Zuhur, azan asar, Allah, baru Zuhur dah asar lagi. Cepat betul lah waktu ni. Kan? Rasa terbeban. Malaikat tak? Malaikat Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan satu benda, tidak pernah diengkar dan nak mungkar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya malaikat rezeki, dia menyampaikan kepada kita dengan apa yang telah Allah tetapkan di Lauh Mahfuz. So dia maknanya Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan di Lauh Mahfuz, kalam telah menulis di Lauh Mahfuz, dan malaikat rezeki hari-hari tugas dia adalah menyampaikan. Hari ni apa kita makan rezeki? Oh, makan nasi lemak ke apa ke, itu rezeki kita. Dan kita boleh merancang, tapi rezeki sebenarnya Allah SWT akan bagi. Jadi malaikat dia yang menyampaikan kepada kita, tapi hak sebenar rezeki Allah saja Maha mengetahui. Malaikat tugasnya menyampaikan saja apa yang ada di Lauh Mahfuz, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang suruh, maknanya yang memiliki rezeki itu. Sebab tu kita nak cerita rahsia rezeki pada hari ini. Allah SWT yang Al-Muqaddim, dia menyediakan yang pertamanya adalah rezeki kita. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, kita pertama disuruh berusaha untuk rezeki. Jangan malas. Sifat malas adalah dilarang dalam Islam, malahan sifat yang terkeji. Jangan malas. Dosa malas. Berdosa malas, sampai mengabaikan hak. Sampai Nabi ada mengajar doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal.
Ya Allah, aku minta perlindungan daripada sifat lemah dan juga malas. Maknanya malas tu jangan malas dalam cari rezeki. Kemudian yang kedua yang kita perlu tahu, cara Allah bagi rezeki dengan dua keadaan. Pertama, keperluan kita. Yang keduanya adalah dengan tanggungjawab yang kita tunaikan. Sebab tu maknanya selagi mana ada keperluan, selagi itu rezeki kita ada. Dan juga selagi mana tanggungjawab kita tunaikan, selagi itu rezeki itu Allah bagikan kepada kita. Ini benda yang kita nak faham. Kan? Maknanya konsep Allah sediakan, Allah Al-Muqaddim, Allah sediakan awal lagi rezeki kita tu. Malaikat hanya penyampai saja menurut Lauh Mahfuz, tapi Allah yang Maha Pemberi. Okey, saya nak bagi contoh pada hari ini. Ini saya selalu bawa contoh ini. Cuba kita bayangkan. Okey, orang pada hari ini dia ada isteri, ada anak. Dia bagi rezeki, dia bagi nafkah tu kepada anak, kepada isteri sesuai dengan tanggungjawab dia. Tetap mana Allah akan bagi rezeki kat dia. Bermula dia stop tanggungjawab itu, rezeki dia sehari tu je. Lepas tu, ibu-ibu, kakak, ayah-ayah, mari kita refleksi diri kita. Pernah tak kita jumpa satu orang bercerai, atas perintah mahkamah, anak dapat pada mak. Okay. Suami tak puas hati, suami tak bagi nafkah anak tu. Dia nafkah tetap pada ayah. Okay. Tapi suami sakit hati tak bagi. Kan? Jadi, kalau ikut akal, tak bagi, maka tak adalah rezeki tu. Tapi sebab mak yang jalankan tanggungjawab jaga anak tu, Allah akan bagi pula rezeki itu melalui mak tu. Dan mak tu membesarkan anak tu sampai anak tu besar. Saya pernah jumpa satu orang, dia bercerai dengan suami dia. Dia ni ahli perniagaan tau. Dia bercerai dengan isteri dia. Dia bercerai dengan isteri dia. Dia ni ahli perniagaan yang berjaya lah. Berjaya. Anak dapat kepada isteri, dia sakit hati. Dia tak bagi nafkah kepada anak dia. Mak dia ni bermula dengan jual air tebu tepi jalan, jual goreng pisang, membesarkan anak. Nampak macam susah, tapi tetap rezeki tu ada. Mak ni membesarkan anak sampailah anak ni semua masuk universiti. Masya-Allah. Dan walaupun nampak macam tak kaya lah, tapi rezeki tu ada. Dan anak tu boleh masuk universiti, bayangkan. Kan? Dan anak tu berjaya di universiti, anak tu pula yang jaga mak ni. Oh, Masya-Allah. Masya-Allah. Dan ayah tu, ahli perniagaan berjaya ketika itu, dia stop rezeki anak, setara tu je. Maksudnya, Dia tak berkembang. tak berkembang pun. Sebab Allah bagi rezeki kepada tanggungjawab yang kita tunaikan. Sebab tu, kalau kita dalam Islam ajar kita, kenalkan kita apa tanggungjawab suami, apa tanggungjawab isteri, dan tunaikan. Rezeki itu akan datang melalui tanggungjawab yang kita tunaikan. Dan kalau kita perasan, dalam Islam, kita disuruh untuk kalau mampu start ambil tanggungjawab yang lain. Contoh katakan, kita diri kita, dah ada kemampuan kahwin. Kan? Kahwin sebagai itu fitrah. Mana kita ambil tanggungjawab kan? Mana kita kahwin. Dulu beli nasi bungkus satu, sekarang kemana nasi bungkus dua. Kan? Nasi bungkus juga. Kahwin pada nasi bungkus juga. Dua. Okey. Tapi maknanya dua tu tak berkembang. Kehidupan mana tanggungjawab tunaikan. Ada anak, okey, Kak Yati pernah mana dapat anak, mana saya kan, ada keluarga sebagainya. Setiap kali anak lahir kita akan tengok ada rezeki. Ada rezeki yang baru. Alhamdulillah, mana Allah bagi rezeki kita melalui tanggungjawab kita. Kan? Okey, apabila dah okey anak keluarga, ambil tanggungjawab jadi AJK masjid contohnya. Kan? Maknanya terlibat dengan AJK untuk membina sebuah masjid, sebuah surau sebagainya. Allah lalukan rezeki kita tu, maknanya bertambah lagi. Apabila kita mengambil tanggungjawab, tanggungjawab dan kita tunaikan tanggungjawab itu. Jadi Allah bagi rezeki itu, bab rezeki itu rahsia Allah Al-Muqaddim. Allah sediakan awal lagi daripada apa yang pernah kita fikir pun. Hari ni satu orang dia kahwin dengan satu orang perempuan. Dia pun katalah nak jimat kan kita tak payah sewa rumah lah ya. Kita duduk je lah rumah mak mertua contoh kan. Kalau memang nak jaga mak, okey, ni saya nak bagi contoh. Okey, kita refleksi diri kita sebab nak jimat, di mana kita duduk rumah mak mertua kan. Kalau kita tengok nanti rezeki rumah tu takkan dapat. Setara tu je. Sebab memang niat macam tu je. Niat dia macam tu je. Tak ada rumah kan. Okey. Saya pernah jumpa orang kahwin-kahwin, isteri tu ada kereta dah. Dia berkata, isteri ada kereta, tak payah beli kereta. Dia tak ada lebih pun untuk ada beli kereta tu. So, memang niat dia tak nak guna duit dia untuk beli kereta. tak ada lebih pun. Kan? Sebab apa? Bermula kita mengambil tanggungjawab dan kita tunaikan, itu Allah bagi rezeki. Itu rahsia. Itu rahsia macam mana Allah membagi rezeki pada keperluan kita dan tanggungjawab yang kita tunaikan. Kan? Sejauh mana kita ambil tanggungjawab dan kita tunaikan, maka Allah bagi rezeki kita. Macam tu hutang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud,
orang yang berhutang dan berusaha untuk menunaikan hutang, mana tanggungjawab kan? Allah akan bagi dia kemampuan untuk dia menunaikan hutang tu. Tapi kalau daripada awal dia kata, aku malaslah bayar hutang ni, dia tak ada kelebih pun. Tak percaya, cuba refleksi diri kita dan orang sekeliling kita. Kita kata, apa dia ni hutang tak bayar pada aku kan? Dia setara tu je. Maknanya walaupun kita, tapi macam beli kereta baru apa semua kan, orang beli kereta baru ni bukan sebab dia ada duit sangat pun, kerana sebab lulus bank hutang. Lulus bank Minimum untuk bayar tiap bulan tu lulus lepas. lulus kan, bukan ada duit seketul pun maksudnya kan. Nampak tak? Nampak dia semakin tambah hutang sebenarnya. Hutang sebenarnya. Jadi ini yang pertamanya kita kena faham konsep Allah Al-Muqaddim, rahsia Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah dulukan sebelum kita wujud ni. Pertamanya bab rezeki. Carilah, jangan malas kan, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tunaikan tanggungjawab kita. Insya-Allah maknanya ada tanggungjawab, maknanya akan ada Allah bagi rezeki dari sumber yang kita tak sangka-sangka. Ini Allah sebut dalam Quran benda ni semua. Kita pun hafal Al-Quran tu, dah tampal kat dinding pun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja tu. Dah tampal kat dinding dah Cuba perhatikan ayat tu. Kalau ada sawang, tolong buang kan? Sebab dah lama kat dinding tu. Yang kita perlu faham adalah pengetahuan, tadabbur ayat yang kita tampal kat dinding tu. Kan, buat dengan hati. Baca sungguh-sungguh Ustaz kan. Bukannya sungguh-sungguh kita tampal. Masa tampal tu memang sungguh-sungguh Ustaz. Sebab nak keluar daripada hutang, tak nak malas dan sebagainya kan. Masya Allah. Dan kita baru satu. Kita ada 3 sebenarnya yang bakal kita kongsikan berkenaan dengan apa perkara yang Allah tetapkan. InsyaAllah kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ya Nabi salamun alaika ya Rasul, sallallahu ala Muhammad al-Mustafa. Ya Nabi salamun alaika ya Habib, sallallahu ala Muhammad al-Mustafa.
مجيد. Alhamdulillah, selawat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita kembali bersiaran waktu ini menerusi Asmaul Husna, penyelesai masalah keluarga dengan nama Allah SWT Al-Muqaddim, bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin dalam Pesona di Zahra. Untuk rakan-rakan yang dah pun like dan juga dah share, terima kasih banyak. Dan yang dah tag nama orang lain tu, siapa tu yang di tag tu, tapi Alhamdulillah, moga-moga jadi panduan kehidupan bersama, insya-Allah. Ustaz kongsikan tadi, Allah menyediakan, Allah dah tetapkan 3 perkara dalam kehidupan kita. Allah dah peruntukkan rezeki kita. Kalau selagi kita menjalankan tanggungjawab kita, mengikut keperluan yang kita ada, Allah memang berikan, insya-Allah. Kena yakin tu. Kita ada lagi 2 Ustaz berbaki sebelum kita pada soalan-soalan rakan pendengar kita. Silakan Ustaz. Okey. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala Al-Muqaddim sediakan sebelum kita wujud tau, sebelum wujudnya akal, sebelum wujudnya hati, sebelum wujudnya akal untuk komen dan kerja kan. Sebelum wujudnya hati dia mendongkol. Tak cukup je. Kan, Zikir dia Ustaz. Mana Allah Al-Muqaddim, Allah sediakan awal lagi yang pertamanya, yang keduanya adalah mengenai jodoh. Jodoh memang ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Saya ada satu orang kenalan, dia ni ustaz sejati lah ya. Takrif ustaz sejati ni maknanya memang jenis memang Ada yang tak sejati. ada yang tak sejati ke? Tepuk surat khabar, tanya selera. Boleh baca. Maknanya the real ustaz daripada sudut pergaulan. Ikhtilat pada sudut pergaulan memang jaga betul lah. Bayangkan dia berkenalan maknanya dengan satu orang, perjumpaannya dekat library itu pun duduk jauh. Oh, masya-Allah. Maknanya tak bercakap tu. Tak bercakap, tak jumpa. Library, Memang saya penat orang cakap, maksudnya boleh tak carikan siapa anak perempuan saya. Saya cakap ni ada satu orang ni, jumpakan keluarga, makan pun, tapi tak jadi tau. Tak pernah jadi. Okey. Sampai satu hari, ni cerita dia kan, saya ada sekolah. Saya ada sekolah, okey, dan abang saya pun Ustaz Jazlan ada sekolah. Satu hari, biasanya cikgu-cikgu sekolah saya tu Ustaz Jazlan, kalau nak cuti, tak ada kendaan, kita akan uruskan untuk hantar ke bus stand lah, stesen bas. Stesen bas. Baiknya lah pengurusan. Maknanya kebajikan cikgu-cikgu dijaga. cikgu macam tu. Okey. Satu hari tu, untuk bahagian sekolah rendah Ustaz Jazlan, kan? Ustaz Jazlan biasanya akan tu naik van, semua hantar lah. Satu hari tu Ustaz Jazlan tak sempat. Okey. Jadi naik kendaan, maknanya cikgu kita duduk belakang ni, duduk depan, tak tolong hantar. Pertemuannya hanyalah daripada Subang Jaya tu pergi ke batu tu Bas Pudu. Ni cerita lama tau, Bas Pudu waktu tu kan. Maknanya dia bukan satu kereta, mana dekat belakang dengan kendaan, maknanya yang saat di depan lah. Bercakap ni itu je. Nak balik mana? Itu boleh berkenan. Akhirnya kahwin jadi isteri. Nak cerita je jodoh. Kawan belajar bukan tak ada. Kat Mesir lah, kat UAE atau master, bukan tak ada. Bukan tak kenal. Dia mengajar, berbanyak anak murid dia dan anak perempuan. Tapi nak cerita jodohnya, hanya perjalanan tolong hantar pergi bus stand. Okey. Nak cerita jodoh. Itu jodoh kan. Jadi jodoh ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang kan, boleh kata hari-hari bergaduh. Hari-hari bergaduh. Tapi tiap-tiap tahun beranak juga. Kan? Ada orang yang kadang-kadang, baik, diam, tak ada apa. Tiba-tiba berpisah kan. Kita tak tahu itu rahsia Tuhan. Memang Allah sediakan itu, kita tak faham tau kadang-kadang tau. Ada orang bukan main lagi, handsome kan. Jodoh isteri dia biasa. Saya tak nak cakap tak cantik tau, macam tak patut sangat. Tapi maknanya macam tu lah. Ada satu orang perempuan, bukan main lagi cantik apa semua, suami pula, ya Allah kan. Macam istilahnya macam pecah rumah gitu. Jadi ada cerita macam Beauty and the Beast tu rupanya wujud sebenarnya wujud lah. Tapi itu rahsia Tuhan. Saya tidak merendahkan apa-apa, tapi itu rahsia Tuhan. Ya Allah, kalau kita tengok kan, ya Allah, datang kedua kahwin, tengok pasangan-pasangan yang datang, saya kata, ya Allah, kuasaan kau ya Allah. Kadang-kadang tak faham di akal kita. Kan? Ada orang memang macam pinang di belah dua, ada orang macam bawang di belah dua kan. Yang tak faham tu kadang-kadang macam mana sebelah ada pinang, sebelah ada bawang. Itu tak faham kadang-kadang. Tapi itu rahsia Tuhan. Maknanya ya Allah, Masya Allah, memang jodoh tu rahsia Tuhan. Okay? Jadi maknanya ada orang yang beria gaduh. Tiap-tiap tahun hantar surat ke mahkamah dan sebagainya, buat prosiding mahkamah. Tak bercerai-cerai juga. Kan? Itu rahsia Tuhan. Jodoh lah rahsia Tuhan. Kahwin dengan jodoh itu rahsia Tuhan. Kita tak pernah tahu tau.
Ada orang cakap alah kau memang usaha. Berbanyak orang berusaha tak kahwin juga kan. Tak kahwin macam-macam lah dan sebagainya. Okey. Jadinya yang disuruh untuk kita pelihara adalah pengisian jodoh. Pengisian jodoh tu kita kena isi dengan ilmu. Ibu kakak kita cerita Asmaul Husna penyelesaian masalah rumah tangga. Bayangkan orang yang jodohnya katakan Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan memang sampai akhir hayat lah. Mana kau mengadaplah isteri kau macam tu, ataupun kau mengadaplah suami macam tu, memang sampai akhir hayat dia menghadap isteri dia itu. Tapi pengisian jodoh, takkanlah katakan umur kita 70 tahun, isteri pun 70 tahun. Memang 70 tahun sampai kita kahwin umur 30 lah contoh 30, 40, 50, 60, 40 tahun 40 tahun kahwin kan. 40 tahun kahwin memang menghadap itu je lah. Pengisian tu takkanlah saya nak bergaduh sampai umur 70 tu nak bergaduh juga. Kan? Jadi sebab tu Islam dalam hadis Nabi dalam Quran banyak ayat-ayat mengajar kita mengisi jodoh. Bab jodoh kita tak tahu sampai bila. Tapi pengisian diajar. Kan? Ada orang kadang bergaduh tak bercakap dengan suami 3 tahun. Duduk serumah 3 tahun 4 tahun tak bercakap. Tapi tetap berjodoh. Kan lebih bagus kita mengisikan dengan cara yang bagus. Itu yang diajar dalam Islam. Macam mana seorang suami, apa tanggungjawab pengisian jodoh tu, nafkah, isteri apa pengisian dalam jodoh tu. Sampaikan dalam Islam diajar, bertengkar pun diajar tau. Cara bertengkar. Tata cara kan. Maksudnya yang terbaik adalah orang yang memulakan balik silaturahim. Kan diajar benda tu. Kalau dia kata bergaduh, jangan keluarkan kata-kata nista lah. Ini bahasa kita lama, kata nista. Kata-kata nista. Maknanya manusia ada marah. Kan, maknanya ada kadang tak puas hati, ada pertengkaran dan sebagainya. Tapi bercakap perkataan tu dengan perkataan-perkataan yang baik. Jangan keluarkan perkataan nista. Itu bahasa lama tu. Ya. Nampak hari ni Ustaz antik sikit. Perkataan-perkataan yang maknanya haiwan-haiwan kan. Perkataan haiwan-haiwan keluar. Maknanya kan nak gaduh-gaduh lah. Tapi dia ajar jangan mengucapkan perkataan-perkataan nista, kata-kata yang tak bagus. Kan dia ajar benda tu. Macam mana suami perlu selalu memaafkan. Macam mana suami kena faham bahawa isteri itu dicipta min dila'in, dari tulang rusuk yang bengkok. Maksudnya Nabi kata kalau kamu kasari dia akan patah. Tapi kalau kamu biarkan dia tetap bengkok. Maknanya sabar. Kan? Inna kaiduhunna azim. Maknanya karenah isteri ni memang agak azim. Azim maknanya besar. Suami pun sama. Ini cerita ni sama je sama isteri. Tapi bila dicerita pada orang lelaki, kau kena faham benda ni. Mind setting kau kena faham benda ni. Macam mana? Orang perempuan dan orang lelaki memang tak sama. Dia tak sama. Dia kedua kejadian yang berbeza. Tubuh badan berbeza, emosi berbeza, tak sama. Orang perempuan tu dia pilih baju. Dia ambil baju tu kan, dia tengok cermin, dia serasikan dengan dia punya badan kan. Boleh lagi, cantik ni. Orang lelaki pakai baju, dia ambil baju, dia cium baju tu, boleh lagi. Pakai baju pun beza. Dia dua individu spesifikasinya yang berbeza. Dua jenis berbeza. Jadi kita kena ada satu mind setting yang kita tak boleh paksa orang jadi macam apa yang kita nak. Kita kena faham dia. Faham belum tentu kita setuju. Faham belum tentu kita setuju. Aku faham lah kenapa isteri aku merajuk. Aku tak setuju cara dia merajuk, tapi aku faham. Faham belum tentu kita setuju. Tapi faham tangga untuk kita cari keharmonian. Langkah dia. Tak semestinya setuju. Kita tengok satu orang memekik-mekik hari ni kan, bergaduh. Kita tak setuju pun dia, tapi kita cuba faham. Kenapa dia begitu tertekan kan? Kan? Mungkin masalah dia, apalah masalah dia tu kan. Kita tengok kat YouTube hari ni macam-macam kan. Faham tak mesti kita setuju. Tapi faham tu tangga untuk mencari keharmonian. Kita faham suami kita kan. Belum tentu kita setuju dengan dia. Kita faham isteri kita, belum tentu kita setuju dengan dia. Kita faham anak kita. Kenapa dia mengengek nak ini dan itu. Kita belum tentu kita setuju. Tapi mana tangga untuk mencapai keharmonian. Jadi maknanya bab jodoh ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengisian diajar. Jadi nama Allah Al-Muqaddim kita belajar pada hari ini, kita kena faham. Isilah pengisian jodoh tu dengan sebaik-baiknya. Kalau bergaduh, cari titik pertemuan. Sebaik-baik kamu adalah orang yang memulakan kembali silaturahim, kata Nabi SAW. Okey, kalau merajuk, ubat hati. Jangan cari puas hati. Puas hati memang takkan pernah puas. Orang yang cari puas hati dalam hidup dia takkan puas sampai akhir hayat dia. Ini dalam hadis pun Nabi sebut.
Kan? Tapi kita cari ubat hati, sebab hati ni macam kereta lah. Kita nak ibaratkan diri kita macam kereta. Kita tak boleh, tak dapat lari daripada telanggar lubang. Kan? Ranting-ranting menggarit kita punya kereta, cat kereta. Itu belum kita bawa baik-baik, orang langgar kereta kita kan. Jadi maknanya kalau kita nak cari buah hati, takkan puas lah. Hari-hari kenapa ni calar ni, kenapa takkan puas. Tapi kita cari ubat hati, kita baiki. Dah memang kena kan. Kita baiki. Kita akan bahagia. Kan? Orang cari puas hati takkan pernah puas dalam hidup dia. Dalam hadis Nabi sebut, laukan ibnu Adam wadiyani minadhab, anak Adam ada 2 lembah daripada emas pun takkan cukup. Kan? Jadi maknanya kita cari ubat hati. Maknanya kita memang selalu tercala zahir nampak tau. Cala dalaman siapakah yang tahu. Aduh. Ustaz ni memang antik sikit. Kan? So jadi ubat hati. Jadi jodoh kita tak tahu, keduanya Allah Al-Muqaddim, Allah sediakan awal Allah sediakan. Kita kena faham. Dan maknanya pengisian jodoh tu yang diajar untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita tu. Kita ada satu lagi. Ya, satu lagi tu lepas kita menjerit hasil Kita 3 bergerak, bulan. Ramai rakan-rakan kita tanyakan soalan, kita mana sempat kita akan tanyakan pada yang bagi Ustaz. Sungguhlah Ustaz kan, nak bertahan dengan jodoh tu memang perlu kepada ilmu. Hari ni lah kita buatkan Pesona Dizarah. Masya Allah, moga-moga dapat membantu anda. Kita akan berhenti rehat sekali lagi. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sunnah menjadikan anda seorang yang jenius. Kenali rasional cara hidup baginda sallallahu alaihi wasallam menerusi program Rahmatan lil Alamin setiap hari Rabu jam 10 pagi hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, tak kira dekat mana pun anda waktu ini. Terima kasih kerana terus bersama Pesona Dizarah di Aspirasi IKIM Inspirasi Inforia Islami bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin. Hari ini kita membicarakan tentang Asmaul Husna, penyelesai masalah keluarga dengan nama Allah SWT Al-Muqaddim, yang mana Allah dah menyediakan awal lagi sebelum kita lahir lagi. Jangan kita nak komplain banyak-banyak, kenapa lah jodoh aku macam ni nak. Allah dah tetapkan dah jodoh kita begitu daripada awal lagi. Masya Allah, kena bertahan dengan ilmu insya-Allah. Dan Ustaz nyatakan bahawa tentang ada rezeki Allah dah tetapkan, jodoh Allah tetapkan. Satu lagi apa Ustaz? Satu lagi. Okey, yang ketiganya adalah kematian. Itu Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan ya. Kita lahir dalam adik-beradik mengikut turutan. Abang kita lahir tahun ni, lepas 2 tahun abang kita lagi lahir, lepas 2 tahun kakak kita lahir, pernah bau kita, pernah adik kita lagi 2 tahun, lagi 1 tahun. Tapi meninggal tak ikut turutan. Betul. Ada yang kadang-kadang adik meninggal dulu. Maknanya abang sulung kadang-kadang, maknanya sampai maknanya sampai dia lah tak akhir. Ada kadang macam tu kan. Ada kadang-kadang maknanya menantu meninggal dulu daripada mak mertua kan. Ada orang kadang-kadang kita ziarah orang sakit orang sakit berkursi roda, kesian dia sakit kan, ramai orang ziarah dia kan. Tapi beberapa tahun tak meninggal. Orang yang ziarah tu yang meninggal. Berapa ramai kan orang yang menziarah orang sakit, orang tu yang meninggal, yang sakit tak meninggal kan. Jadi kematian adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu kita tak pernah tahu. Okey, sama macam jodoh, mati kita tak tahu. Yang disuruh kita pengisian kematian, pengisian hidup tu kita kena buat. Sebagai contoh, katakan Allah takdirkan umur kita lah 70-80 tahun kan. Maknanya lama umur kita ni kan. Maksudnya kita tak tahu. Tapi pengisian dia ketika hidup, maknanya penuhkan dengan ilmu, penuhkan dengan kesihatan, jaga kesihatan. Dalam Quran Allah sebut, makan kamu makan yang baik-baik, halalan thayyibah kan. Pergi bersenam kan. Bersenam tu bukan sunnah, Nabi kan bersenam kan. Ini apa cita-cita awak untuk tahun ini? Cita-cita saya nak jadi kurus. Oh, bagus. Hobi saya makan nampak macam bertentangan ya. Dia nampak antara matlamat dengan hobi tu bertentangan nampaknya. Nak tengok juga kejayaannya bagaimana. Kejayaan macam mana kita maknanya kena susah nak relate nak relate susah ya. Kita bertembung di situ. Ada orang hari ini makan kan. Cita-cita nak kurus, makan, lepas tu tidur dengan harapan bangun pagi jadi kurus kan. Ada juga macam tu. Alhamdulillah, cerah masa depan. So jadi maknanya mati tak tahu, tapi pengisian tu. Jadi biarlah hidup sebagai orang tua yang sihat. Maknanya orang tua yang sihat mental kita, tak jangan gaduh-gaduh, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, jangan gaduh-gaduh. Orang kadang-kadang diuji kan.
sampai tua pun masih bergaduh dengan isteri, dengan suami kan. Sedangkan lidah lagi tergigit lah. Kita tak boleh nak cakap benda tu. Tapi at least kita kena faham dengan ilmu. Janganlah ibu merajuk, duduk dengan anak, ayah tu kesian, tu konteng-konteng kan. Maknanya dekat rumah dia, kita boykot kan. Kita ada anak side kita. Orang perempuan ni lebih dia kan. Dia maknanya dia punya dia mak, anak-anak ni dekat side pada mak kan. Kesian kita orang lelaki bang kan. Nak buat macam mana kan. Saya tu kena ada nafkah tu Ustaz. Antara bungkai kan dia Bungkai kan. tu kan. Sial kita orang lelaki ni kan. Sebab memang natural anak-anak ni dia kan belah mak dia lah. Sial kita orang lelaki. So ini maknanya ibu kakak sampai dah tua macam itu, alah baliklah. Maknanya nak apa lagi kan. So pengisian umur diisi dengan kesihatan mental. Ada orang hari ni maknanya anxiety, kerisauan melampau dia tak diubat. Oh ni PKP ekonomi macam mana. Nak cerita ekonomi ni 1998 pun sama, 2008 pun sama, 2018 baru ni pun sama. Kalau kita risau pada hari ni, nanti 2028 sama juga. Dia kitaran ni kan setiap 10 tahun lebih kurang kan. Dia tak pernah habis kan. Kan selalu saya sebutkan, dunia untuk diurus, bukan untuk dirungsingkan. Sebab rungsing ni tak pernah habis. So kita ubat. Dunia untuk diurus. Kita risau hari ni, COVID 2018, ekonomi susah, apa susah. Kalau kita panjang umur 2028 akan sama juga nanti. Dia kitaran 10 tahun lebih kurang kan. Sama. Siapa yang pernah hidup 98, 2008, 2018. Sama je kitaran tu. Dia tak pernah habis. Dunia diurus bukan untuk dirungsingkan. Urus semampu dan semaksimal yang kita boleh. Jadi mati kita tetap oleh Allah Subhanahu Wa Taala pengisian kehidupan tu. Jadi dalam rumah tangga pengisian kehidupan maknanya selalulah memaafkan. Jadikan budaya, jadikan tabiat. Memaafkan tu jadikan tabiat biar hati kita lapang kan. Kita memaafkan orang lain bukan untuk orang tu tapi untuk diri kita kan. Jadi orang yang selalu memaafkan orang lain hati dia akan lapang kan. Hidup dia lebih ceria, masa dia tidak akan diambil dengan sakit hati. Sakit hati ni dia mengambil banyak masa kita kan. Masa kita 24 jam, ibu-ibu, kakak, ayah saya sayangi sekalian, tolak 6 jam kita tidur, kita ada 18 jam. Kalau kita ada sakit hati sakit hati kita tak cari ubat hati, 18 jam ni patutnya milik kita semua, tapi dia takkan jadi milik kita. 2 jam tak puas hati dengan mak mertua kan? 2 jam tak puas hati dengan suami, 3 jam lagi tak puas hati dengan kawan sama-sama bisnes. Tapi akhirnya kan 18 jam tu tinggal 2 jam 3 jam je untuk kita. Tapi kita jadikan tabiat memaafkan hidup kita. Ya Allah, aku maafkanlah ya Allah. Kita melepaskan bebanan tu 18 jam semua milik kita. Bayangkan 18 jam tu kalau semua milik kita, Masya Allah kan. Banyak benda boleh buat. Ini termenung hidung kembang-kembang sendiri 2 jam tak buat apa-apa sebab sakit hati. Terbayang-bayang. Untuk apa hidup macam tu? Masak hangus pula tu sebab terbayang-bayang sangat. Sebab terbayang-bayang kan. Dah membazir makanan. Tapi cuba tak percaya, lafazkan. Ibu-ibu, kakak, ayah, lafazkan. Berani lafazkan. Ya Allah, aku maafkanlah ya Allah. Teringat je, aku maafkan. Okey, tapi saya tak lupa. Lupa dengan memaafkan dua benda berbeza. Dia dua benda. Tapi kita teringat maafkan. Kita tengok 18 jam semua milik kita. Macam-macam daripada kita masak hangit tu, kita tengok apa nama rancangan memasak dekat YouTube ke. Jadi mahir kita. Boleh jual online lagi masak kita tu. Ini hari-hari yang hangit sebab apa tak buat hati dengan lelaki kan? Untuk apa mak? Untuk apa abang? Kakak-kakak? Untuk apa? Untuk apa macam tu? Jadi kita tak tahu Dan tiga benda ni kita takkan faham dalam hidup kita. Rezeki, jodoh, mati. Datangnya tak bertanda. Kan? Kita boleh usahakan tapi datang tak bertanda. Kita takkan faham benda tu. Kan? Jodoh datang, dia datang. Mati datang. Rezeki datang, dia akan datang. Kita takkan faham benda tu. Kita faham, aku kerja dapat gaji. Tapi ada lagi benda kita takkan faham. Ada rezeki ni. Tiga benda ni sebab Allah Al-Muqaddim, Allah dah sediakan. Masya Allah. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin. Penuhi sunatullah. Kan? Baki kita minta serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Masya Allah. Banyak kan mutiara-mutiara ilmu kita peroleh hari ini dengan apa yang Allah dah sediakan pada kita. 3 perkara yang memang takkan lepas sebenarnya dalam kehidupan kita. Lahir nguek-nguek je memang dah hadir dah Allah sediakan untuk kita. Jangan risau-risaukan, insya-Allah. Yang penting kena usaha juga Ustaz kan. Janganlah pula nanti duduk diam je pun tak boleh juga. Jodoh tak datang sendiri. Macam Ustaz kata tadi kan, kawan tu pun tetap kena tumpangkan orang baru boleh dapat kan. Masya-Allah. Kita ada soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita Ustaz ya. Kita gabungkanlah soalan-soalan daripada antara Encik Amir dan juga Cikgu Lina
OTP. Kata bagaimana Ustaz kita berusaha hendak membayar hutang tapi tak lepas-lepas satu perkara. Dan keduanya kita melangsaikan tanggungjawab kita tapi dengan cara berhutang terlebih dahulu. Macam mana tu Ustaz? Okey. Dia hidup ni kena urus Okey. Bagaimana cara kita melihat kekayaan dalam Islam Kekayaan pertama kita kena dapatkan. Islam adalah satu agama yang menggalakkan kekayaan. Hidup secara orang yang sederhana. Okey. Tapi usaha kekayaan jangan sampai terlepas pada tangan orang fasik. Orang fasik ni ahli maksiat. Jangan sampai kekayaan terlepas di tangan ahli maksiat. Kalau tak dia akan lebih banyak lagi buat benda maksiat. Kita kekayaan biar jatuh ke tangan orang-orang ahli masjid, ahli yang dengar IKIM Semoga kita semua kaya. Amin. Amin ya Rahman. Itu kena faham. Kekayaan jangan lepas pada orang ahli maksiat. Kemudian kekayaan kena urus. Macam kita nak ni kita dengan berhutang dengan hutang Hutang tak salah sebenarnya. Tapi kena manage hutang tu. Jangan sampai tak usah. Dan selalu doa pada Allah untuk Allah ilhamkan benda-benda idea ni. Contoh macam PKP ni. Berapa ramai perniagaan yang agak merosot dan berapa ramai perniagaan baru naik. Betul. Tiba-tiba dia boleh usahakan perniagaan dengan berjaya. Betul. Dulu saya tengok banyak perkongsian-perkongsian Dulu tak pernah terlibat benda yang berniaga. Sekarang jual kuih daripada rumah. Ada orang yang memang dia jadi perantara. Perantara maknanya runner untuk belikan barang kat pasar, ikan cantik-cantik, mana markup sikit hantar kat rumah. Dan memang ada orang yang tak sempat pergi pasar. Maknanya kalau iklan mengisi keperluan orang. Mengisi keperluan orang. Berapa banyak benda-benda yang maknanya berniaga-berniagaan yang baru naik. Dan berniaga sekarang ni, dia bukan siapa besar siapa kecil. Siapa yang cepat sampai pada customer. Dia tak macam dulu ni, tak macam dulu tau. Tak macam berniaga. Saya ada modal besar, maka saya boleh buka kedai besar-besar. Sekarang ada orang kedai pun tak ada tau. Jadi jutawan senyap. Berapa banyak orang jadi jutawan senyap. Dengan cara dia berniaga. Itu benda ilham-ilham yang kita nak Allah kurniakan pada kita. Jangan sampai kekontangan idea. Jadi kita nak berhutang boleh untuk maknanya menampung kehidupan kita dan sebagainya, tapi kena manage, kena uruskan satu. Yang keduanya memang kena minta Allah bagi kita ilham. Ilham maknanya idea dia baru untuk rezeki kita. Wallahualam. Baik. Sebenarnya ada Azariyatun yang kata Ustaz, macam mana kita zikir apa yang patut diamalkan agar diri kita dan anak-anak sentiasa rasa motivasi untuk melakukan atau memulakan suatu pekerjaan untuk menjauhi sifat malas Ustaz. Untuk menjauhi sifat malas antaranya adalah Allah ya Hafiz. Ya Hafiz ni wahai yang memelihara. Itu antara benda nama Allah yang bagus untuk kita baca. Jadi kalau dia kata malas-malas tu ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz. Satu lagi ya Hayyu ya Qayyum, bagus untuk malas. Ya Hayyu ya Qayyum bagus untuk orang malas. Maknanya zikir ini untuk dibaca diri sendiri tau, bukan untuk membebel pada anak. Ya Hayyu ya Qayyum. Tak bangun tidur lagi tak bangun tidur lagi Dia bukan untuk membebel Ini untuk amalan diri kita maknanya Hayyu ya Qayyum bagus, yang menghidupkan wahai yang berdiri sendiri gagah. Itu bagi yang kita macam lemah semangat apa semua kan. Satu lagi zikir yang selalu saya kongsikan, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu sangat bagus bagi orang yang mudah lemah semangat. Sebab ayat tu sendiri bermaksud tiada daya dan tiada kekuatan melainkan daripada Allah yang maha tinggi dan maha agung. Baca, orang malas, insya-Allah Allah akan ubah dia jadi lebih baik lagi daripada sudut rohani dia. Allahuakbar. Insya-Allah. Kita ada Hajah K di WhatsApp IKIM kata, Ustaz ni sentiasa ceria dan ketawa seolah-olah tak ada masalah. Kita tak pernah tahu. Ustaz saya kat sini pun tak pernah tahu Ustaz kan. Dia macam gini satu orang satu hari saya bawa orang pergi Palestin. Okey. Jadi orang tanya soalan yang sama kan. Waktu tu saya bawa orang pergi ke Laut Mati tau, Laut Mati kan. Dia kata, Ustaz, apa pengajaran terbagus kat Laut Mati ni? Selain cerita Nabi-Nabi lah. Nabi kita dah dengar apa semua kan. Saya katakan, pertama sekali saya pergi Laut Mati, saya berenang kat sana. Pertama sekali saya memahami perasaan seekor itik. sebab saya kata, tak tenggelam Memang kita cuba sampai ke tengah, memang dada je. Memang timbul memang tak tenggelam. Saya kata, macam inilah itik kan. Saya memahami perasaan seekor itik Macam ni jadi itik, macam ni rupa jadi itik tak tenggelam. Okay. Kemudian mereka melanjutkan pertanyaan pada saya. Okey Ustaz, memahami seekor itik, apa pengajaran dia? Kan? Saya kata itik ni kalau kita perasan satu benda kita tak pernah tahu betapa lajunya dia mengayuh kat bawah. Dia nak mengayuh kaki kat bawah tu. Laju tu kita tak pernah tahu tau. Badan besar kaki kecil tau, bayangkan. Laju mengayuh kan. Atas muka tenang, relax.
Macam tu juga kan. Kita tengok orang tenang, mungkin masalah dia kita tak tahu kan. Maknanya mengayuh tu macam apa kat bawah kaki tu kan. Tapi atas kau macho Maknanya tenang kan. Itu pengajaran seekor itik. Okay? Sebab kalau kita memaparkan stres, kita memaparkan tak tenang, kita mengeluh, tidak pernah merubah apa-apa. Mengeluh tak pernah merubah apa-apa. Kita ni nak supaya kita bergerak. Bergerak tu kan merubah. Maknanya dengan takdir Allah, dengan izin Allah. Mengeluh tak pernah merubah apa-apa. Ibu kakak mengeluh, suami saya teruk lah apa semua. Tak merubah apa-apa. Isteri, padahal kita komen suami kita, suami aku ni tak merubah apa-apa. Mengeluh tak pernah merubah apa-apa. Kena buat satu. So kita tengok orang tenang jadi iktibar seekor itik. Pengajaran seekor itik. Masya Allah. Tak payah susah sampai ke laut mati. Dah dapat dah hari ni. Ya, dan cuma ni ajar ni soalan sebenarnya. Okay, Ustaz. Masya Allah. Kata cuba untuk jodohkan anak beberapa kali dengan calon pilihan beliau yang muslimah, baik agama, baik kerja, keluarga baik. Tapi anaknya kahwin dengan perempuan lain yang tak ada ciri-ciri tersebut. Tanpa mengetahui pengetahuan ibu bapanya. Maknanya Puan Hajah K lah dengan suami. Kata padahal anak tu seorang yang taat solat, taat agama. Isteri dia memusuhi sahabat kita ni. Sampai sekarang anak begitu takut dan patuh dengan isteri dia saja dan membelakangi sahabat kita ni. Macam mana tu Ustaz? Okey, saya nak ulas daripada satu sudut. Ini cantik soalan ni. Soalan ni memang cantik ya. Okey, ini bagi pertama sekali kita bagi anak-anak kita jenis macam ini ya. Kita rasa anak kita taat, anak kita ikut cakap kita, bagus, kita anggap inilah anak soleh sebenarnya. Tapi dari sudut emosi dia sebenarnya, anak yang terlalu ikut cakap kita anggap dia bagus. Tapi ada satu kelemahan. Apa dia? Sebenarnya dalam diri dia ada satu emosi dipanggil perlu kawal yang tinggi. Emosi ni memang ada. Dia memerlukan orang bagi direction kat dia. Sebab tu dia boleh taat pada kita sebagai mak ayah. Kita jangan buat macam ni. Dia duduk diam. Dia punya emosi ada 12 kan. Satu emosi apa kita tunjuk, kita paparkan apa yang kita perlu. Ini balik pada perkongsian tahun lepas ya. Saya kongsi satu benda je. Orang yang ada emosi perlu kawal tinggi, dia tak boleh buat apa-apa tau. Dia perlu orang bagi direction kat dia. Jadi orang bagi direction, kau buat macam ni, dia akan boleh buat sangat bagus. Tapi untuk sendiri dia fikir dia tak boleh buat. Kan? Maknanya dia perlu direction untuk buat. Jadi kalau kita ada anak macam ini, kita jangan rasa feel good, jangan rasa gembira sangat. Selesa sangat. Jangan tahu. Kita kena ajar anak kita untuk buat keputusan juga. Sebab sebelum dia kahwin, kita akan rasa bagus anak ni taat. Sebab kita selalu bagi direction. Jangan macam ni, abang jangan macam ni, abang jangan macam ni, abang buat macam ni. Dia ikut. Ketika dia kahwin, yang selalu bagi direction adalah isteri dia. Sebab yelah nak tak nak isteri dia kenalah bagi arahan kan. Ya, maknanya isteri dia. Jadi kita akan tengok, dia ni dah ikut cakap bini, dah ikut memusuhi saya, dulu anak dia taat apa semua. Sebab apa? Dia bukan anak yang taat itu, anak yang perlukan direction. Dan bila dia kahwin, direction tu dapat daripada isteri dia, menantu kita, abang tak payahlah balik rumah. Kita buat ni. Oh ya ke? Yelah. Dan dia takkan balik rumah kita. Dan kita akan anggap ni semua menantu kita punya pasal lah. Padahal bukan menantu tu. Kita didik anak tu. Kita yang mendidik anak dengan cara kita tak ajar dia untuk ada pendirian. Ada ni. Sebab kita selalu stop dia. Jangan macam ni. Dan besok kalau dia dah kahwin, bini dia cakap, abang jangan macam ni. Maka dia akan ikut cakap bini dia lah sebenarnya. Dia bukan berubah. Itulah diri dia sebenar. Nak buat macam mana Ustaz? Okey. Itu memang doa kan. Dengar personal Zahra banyak. Tekan share. Jangan lupa tekan share. Okay. Dia kena berubah dengan ilmu. Kalau nanti mungkin kita boleh bahas balik benda ni sebab benda emosi sangat bagus, penting. Betul. Ataupun mungkin dah boleh buat seminar, nanti kita boleh buat seminar dengan Hakim. Dan juga ataupun yang satu lagi bagus ni maknanya dengar balik rakaman kita. Macam nak dapatkan yang 12 emosi tu. Kita faham benda tu, kita akan faham macam mana. Baki jangan lupa doakan sebab doa mak ayah ni kita tak nampak secara langsung kadang-kadang. Kita jangan ingat doa ni kadang-kadang setengah benda macam jadi anak macam ni, pling, anak tu tiba datang, emak. Dia tak akan jadi macam tu. Tapi kesan dia macam jangka masa panjang tu. Jangan putus berdoa untuk anak. Jangan itu kalau macam itu dipanggil remote control kan, remote kan, ataupun dia takkan jadi macam tu. Tapi doa tu ada kesan sebenarnya. Ya. Allah. Doa dia seorang ibu apatah lagi Ustaz kan. InsyaAllah anak taat kan tu. InsyaAllah baik-baik. Dan kita dah sampai ke hujung Ustaz. Kita tutup dengan doa dan juga kesimpulan Ustaz. Okey, kesimpulan dia pada hari ini kita bincang Allah Al-Muqaddim. Allah menyediakan soal 3 perkara kan, soal rezeki, soal jodoh dan ajal.
Itu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang rahsia Allah, dan kita perlu berusaha semaksimal yang kita boleh. Datang tiga-tiga benda ni tak bertanda, tak berbau, tak berbunyi, kan? Perginya juga sama. Hilang rezeki. Ada orang rezeki itu hilang dengan ditarik dengan benda, kereta rosak lah, kejap-kejap itulah ini yang mana ditarik rezeki. Hilang pun tak bertanda, kan? Datang pun tak berbunyi, tak bertanda. Kita perlu berusaha dan bergantung pada Allah semaksimal yang kita boleh. Kan? Itu sebagai kesimpulan dia, dan kita akhiri dengan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kebaikan kepada kami di dunia, ya Allah. Kurniakan kebaikan kepada kami di akhirat, ya Allah. Dan hindarkan kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah yang maha mendahulukan, ya Muqaddim, ya Allah. Kurniakan takdir yang baik buat kami, ya Allah. Kurniakan rezeki yang luas lagi, baik dan halal, ya Allah, kepada kami, ya Allah. Jadikan kami, jodoh-jodoh kami, jodoh-jodoh yang soleh dan soleha, ya Allah. Bimbinglah kami dan ahli keluarga kami, anak, isteri dan suami kami ke arah kebaikan dan ke arah menuju keredaan-Mu, ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami, kepada segala permasalahan hidup kami, ya Allah. Kurniakan kesembuhan pada orang yang sakit di kalangan kami, ya Allah. Kurniakan rezeki yang luas bagi orang yang susah di kalangan kami, ya Allah. Kurniakan jalan keluar bagi permasalahan bagi orang yang mempunyai masalah di kalangan kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Peliharalah kami, ya Allah. Peliharalah agama dan negara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah agama, negara dan masyarakat kami, ya Allah. Peliharalah kami daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian ilmu pada hari ini. Masya-Allah, moga-moga kita menjadi hamba yang taat dan juga kita patuh pada apa juga ketentuan yang Allah berikan pada kita. Terima kasih banyak Ustaz. Sampai bertemu lagi minggu depan insya-Allah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rekan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.